Salam IT News. Setiausaha negara Amerika Syarikat Mike Pompeo sebelum ini telah melaporkan kepada Kongres bahwa beliau telah memutuskan untuk menarik status tarif FAS Hong Kong. Ia adalah tindak balas pertama Amerika Syarikat terhadap pelaksanaan keselamatan nasional secara paksa oleh Parti Komunis Cina di Hong Kong. Berbagai taktik lagi akan dilaksanakan pada masa akan datang. Berikut informasi selanjutnya. Amerika Syarikat menghukum PKC bukan sahaja melalui Undang-Undang Hubungan Hong Kong, malah Amerika Syarikat juga memiliki banyak senjata bagi membolehkan mereka melihat sejauh mana PKC dapat menangkisnya. Langkah yang diambil oleh Amerika Syarikat tersebut pada mulanya menenangkan kedudukan antara persekutuan, sama seperti menunjukkan kepada Kesatuan Eropah, Perikatan Lima Mata, Jepun, Korea Selatan, Taiwan dan negara-negara lain bahwa mereka tetap teguh dan bertekad untuk menghadapi PKC. Sejak itu, tiada pihak yang meragui betapa tekadnya orang Amerika. Penghapusan status tarif FAS di Hong Kong pasti akan merugikan kepentingan syarikat Amerika Syarikat, namun kepentingan nasional adalah lebih utama. Syarikat-syarikat persendirian ini harus menanggung kesannya, sama ada kerajaan akan melaksanakan langkah-langkah pampasan, ia masih belum dapat diketahui. Namun atas dasar ini, ia membuktikan bahawa pemerintah Amerika Syarikat akan terus menghadapi PKC dalam pelbagai cara. Terdahulu, kerajaan Amerika Syarikat meyakinkan syarikat Amerika Syarikat untuk menarik operasi mereka di tanah besar China dan berjanji untuk mengimbangi kerugian tersebut. Kini syarikat tersebut tidak berani untuk mengambil risiko kerana konfrontasi antara China dan Amerika Syarikat adalah satu situasi yang melampau. Dengan keadaan sebegini, syarikat daripada pihak musuh tidak mampu bertahan. Langkah Amerika Syarikat ini sudah pasti akan menindas semangat perjuangan PKC. Hanya kelompok yang berkuasa benar-benar mahu melawan Amerika Syarikat pada masa ini. Ia disebabkan oleh mereka tidak dapat berundur, mereka akan musnah sekiranya berundur. Oleh kerana terlalu banyak pelanggaran dan ketidakpatuhan dalam urusan rasmi, maka mereka perlu dilikuidasi setelah mengalami keruntuhan. Tiada cara lain yang dapat dilakukan mereka melainkan bertahan sehingga ke akhirnya. Namun puak-puak lain bekerjasama tidak memerlukan pakatan yang hidup dan mati seperti ini. Mereka mesti menghentikan kerugian dan melindungi diri mereka secepat mungkin. Oleh itu, apa agaknya perubahan dalaman yang bakal dilakukan oleh PKC? Langkah Amerika Syarikat ini sudah jelas memberikan semangat kepada warga Hong Kong yang menentang pemerintahan PKC. Tindakan Amerika Syarikat ini membuktikan bahawa pemerintah Amerika Syarikat dan rakyatnya tidak akan mengabaikan rakyat Hong Kong, dan kita buat masa ini hanya boleh menunggu hasil konfrontasi China Amerika Syarikat. China dan Amerika Syarikat tidak boleh menyokong PKC, cuma yang menjadi persoalan adalah berapa lamakah ianya akan berlangsung. Bagi orang Hong Kong, ia menandakan bahawa berapa lama lagi mereka akan menderita. Tidak kiralah berapa lama sekalipun, rakyat Hong Kong pasti akhirnya akan menang. Pada ketika ini, Amerika Syarikat dan China masalah yang dihadapi bukanlah dituju kepada perdagangan, teknologi atau kewangan, tetapi secara langsungnya menumpukan kepada masalah ketenteraan. Amerika Syarikat telah mengambil beberapa langkah utama dalam sains dan teknologi. Salah satunya adalah dengan memaksa TSMC untuk memindahkan kilang ke Amerika Syarikat bagi menghapuskan bekalan untuk Huawei. Selain itu, Pompeo secara peribadi telah ke Israel untuk memutuskan pertukaran teknologi antara Israel dan PKC. Langkah itu sama seperti mematahkan keupayaan PKC daripada aspek sains dan teknologi. Amerika Syarikat baru-baru ini ada membuat beberapa tindakan ketenteraan besar, antaranya dengan membiarkan Israel menghantar jet pejuang F-35 ke Syria untuk memusnahkan jet pejuang Syria Rusia. Keduanya adalah dengan berjaya menguji senjata laser di lautan selain menghancurkan drone dengan serta-merta. Ketiga, formasi kapal induk semuanya telah memasuki kawasan Pasifik Barat dan terdapat banyak juga jet pejuang ditempatkan di sana.
Selain itu, draft kapal induk juga menunjukkan bahwa kapal tersebut dipenuhi dengan senjata. Ia bertujuan untuk memberi amaran kepada PKC bahwa Amerika Syarikat sudah bersedia sepenuhnya. Pada ketika ini, Amerika Syarikat tidak akan berundur, begitu juga dengan PKC jika Xi Jinping mempunyai keberanian. Namun semakin teruk konfrontasi China dengan Amerika Syarikat, semakin mendalam penderitaan rakyat Hong Kong, tetapi semakin pendek hari-hari yang memeritkan buat rakyat Hong Kong yang pada dasarnya tidak mempunyai pilihan. Buat rakyat Hong Kong yang berspekulasi dengan PKC, sebaliknya ia adalah spekulasi antara Amerika Syarikat dan China, yang bermakna bahawa ia adalah spekulasi antara PKC dan dunia.